Kita tahu Nabi Ibrahim AS, isteri yang pertama adalah Siti Sarah. Awal-awalnya tak ada anak, susah nak dapat anak. Lepas Siti Sarah, isteri pertama, berkahwin dengan Siti Hajar. Berkahwin dengan Siti Hajar tu, Allah SWT kurniakan seorang anak cahaya mata bernama Nabi Ismail AS. Benda yang paling disayangi, kan tuan-tuan, benda yang paling disayangi Allah Ta'ala suruh korbankan. Macam kita lah, benda yang paling disayangi, apa benda yang paling kita sayang? Kereta kita ke, rumah kita ke, kita disuruh berkorban benda yang paling kita sayang. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni Masya Allah, saya baca, saya dengar tuan-tuan, kali pertama saya dengar, saya pun fikir betul, memang ini antara hikmah ni. Sebab apa Allah SWT suruh kita berkorban benda yang paling yang kita sayang, paling kita betul-betul hargai, ya? Sebabnya nak membuang dunia di dalam hati kita ni, nak keluarkan dunia, cinta pada dunia ni nak dikeluarkan. Sebab tu disuruh berkorban. Sebab dalam zaman sekarang tu kita korban lembu, korban kambing, korban unta ke. Tapi sebenarnya bukan duit, bukan lembu, kambing tu kadang-kadang yang kita sayang. Yang kita sayangkan duit tu. Tuan-tuan menghabiskan masa macam mana nak mencari rezeki. Kadang-kadang tu bergolak gadai kan, habiskan masa berjam-jam di office, ataupun mungkin yang berniaga kan, macam-macam usaha dah duit berniaga kan. Kalau yang zaman sekarang ni macam-macam lah, dia nak jual online selling dan sebagainya, dia jual macam-macam benda. Jadi ni dia jual untuk menghabiskan masanya, dan akhirnya dapalah duit. Itulah dia benda yang paling disayangi. Sebab dia berusaha macam-macam untuk dapatkan duit, tapi akhirnya Allah Ta'ala perintahkan, sunat muakkad kan, kita tahu korban ni untuk berkorban, keluarkan duit, benda yang paling kita sayang. Sebenarnya salah satu adalah nak mengeluarkan dunia daripada dalam hati kita. Sebabnya tuan-tuan, kalau kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nak jadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takkan kita nak ada simpan dunia di dalam hati kita ni. Kita kena ready, bahawa kita kena tahu bahawa benda yang kita sayangi, dunia yang kita sayangi itu, kita akan tinggalkan juga. Sebab kalau kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jadi orang yang redha. Tuan-tuan, betul tak? Rasa macam ya Allah, tak sangka kan Allah Subhanahu Wa Taala susun sebenarnya sangat-sangat cantik. Kalau kita tengok surah Al-Kautsar ni, kita selama ni kan, orang selalu cakap baca surah Kautsar, semayang kan, surah yang paling pendek, senang lah jadi imam. Tapi bila kita dah menghayati betul-betul tuan-tuan surah Kautsar ni, rasa macam nak tiap-tiap kali semayang baca. Bila kita baca, kita faham maksud itu, Masya Allah. Waktu saya kata tuan-tuan, Allah SWT bagi banyak kebaikan, kelebihan, nikmat dan sebagainya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah kerana Tuhan, bukan solat kerana orang lain. Hari ni tuan-tuan, ada orang solat kerana orang lain. Kalau budak muda zaman sekarang ni, solat kerana nak nikah dengan wanita yang ingin dinikahinya kan. Sebab apa dia kata solat kerana wanita yang ingin dinikahinya? Sebab isteri tu, bakal isteri tu ataupun wanita yang dia nak bersyarat tu, atau dia nak pikat tu, dia kata saya nak orang yang jaga solat 5 waktu. Sebenarnya dia solat 5 waktu kerana wanita. Walaupun bolehlah pancang kita bincang tu tuan-tuan kan, mungkin itu asbab nak berubah dan sebagainya, okay, tak apalah. Tapi kadang-kadang ada juga memang orang tu semayang memang semata-mata kerana orang. Dia semayang kerana tak nak mak yang bising. Itu untuk budak-budak lah. Saya kecil-kecil dulu macam tu juga lah kan. Semayang tak nak mak dengan ayah marah. Kalau mak ayah marah, tanya, dia semayang lho? Dah. Macam tu lah. Budak-budak macam tu lah sifat Jadi tuan-tuan, kita ni kalau boleh Tuhan, kita solat kerana Tuhan, bukan kerana benda lain, selain kerana Tuhan. Wanhar, dan berkorban. Itulah korban apa saja. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, sebenarnya korban ni bukan saja pada zaman Nabi Ibrahim. Awal lagi, semasa bapa kita semua, Nabi Adam AS, ada 2 orang anak lelaki pada waktu tu yang kita tahu. Kisah ni memang famous, Habil dan Qabil ni tuan. Kita tengok macam mana Habil dan Qabil ni
diorang berdua ni seorang jadi pengembala kambing, seorang jadi penanam sayur, petani tanam sayur. Bila Allah SWT perintahkan kepada Nabi Adam suruh mereka ni buat korban, maksudnya sediakanlah benda yang paling terbaik untuk mereka buat korban, macam mana sikap mereka? Habil kita tahu tuan-tuan, sediakan kibash yang paling orang kata apa, gemuk, paling sihat, paling cantik, paling sayang lah kot kan, untuk nak jadikan korban. Qabil macam mana? Terbalik, Habil yang apa? Tapi Qabil yang letakkan orang kata apa, sayur tu yang lah busuk-busuk yang kata pakai lah, itulah yang jadikan korban. Dan memang ternyata Allah SWT menerima korban Habil. Maksudnya tuan-tuan dah nampak dah sebenarnya memang daripada awal lagi kita ni dah disuruh korban. Korbankan benda yang terbaik, paling kita sayang, duit kita ke, harta kita ke jalan Allah SWT. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak ajak sikit tuan, sebelum kita nak masuk ke raya yang ketiga ni, sama-sama lah kita menginfakkan apa yang kita ada tuan-tuan pada jalan Allah SWT. Terutama pada waktu pandemik, waktu PKP tuan-tuan, masjid-masjid, pusat-pusat pengajian yang memang memerlukan sumbangan orang ramai. Kita tahu tuan, masjid ni kalau tak ada orang datang, tak ada duit dia. Pusat pengajian ni kalau tak ada orang datang ataupun tak ada orang bagi sumbangan dia, memang dia tak ada duit. Dia memang harap pada sumbangan orang ramai. Dia bukannya orang kata apa NGO ke, ataupun dia ada buat bisnes sendiri ke. Kalau ada yang memang bersifat macam tu, dia ada pendapatan di situ, alhamdulillah. Tapi yang kita tahu ni, ada yang berdekatan kita ke, yang memang boleh tak berfungsi, kita dermakan. Mana yang termampu tuan, bagi mereka peluang untuk nak teruskan dia punya fungsi tu. Fungsi mereka ni tuan, bukan semata-mata nak sembahyang saja, kita masjid kita nak sembahyang, tapi masjid ni sebagai pusat komuniti, pusat pengajian pula nanti nak kembali pada kita tuan, memberikan ilmu, menyebarkan dakwah kepada orang ramai. Dan juga tuan-tuan, kalau kita ada duit lebih ke, sekarang ni saya tengok ada orang ada kempen bendera putih, angkat bendera putih pula. Jadi tuan-tuan, mana yang kita nampak jiran-jiran kita yang susah tu, kita bantu. Kita ada duit lebih, kita tengok. Sebab tu kita kena selalu jenguk-jenguk jiran kita tuan, tanya khabar, apa khabar, macam mana, semua okey, PKP ni kan. Kalau apa, bantulah mana yang boleh. Samping kita bantu tuan-tuan, samping tu juga kita mengeratkan hubungan sesama jiran. Sebab tu memang sangat dituntut dalam Islam. Nabi pun kata macam mana kita punya akhlak jiran kita sangat-sangat dituntut kan, untuk kita jaga. Dan ayat yang terakhir tuan-tuan, ayat yang terakhir dalam surah Al-Kawthar, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci engkau itulah yang akan putus. Baiklah tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ni kita tahu banyak anak tuan-tuan. Sayyidina Fatimah, ada Ummi Kalthum, Ruqayyah, Zainab, ada anak-anak lelaki Abdullah, Qasim, Tahir, tu ada Ibrahim. Tapi ketika Qasim ni meninggal dunia tuan, orang Quraisy masa tu menggelarkan Nabi Muhammad SAW sebagai abtar, iaitu keturunannya dah terputus. Jadi Allah SWT turunkan ayat ini untuk yang mengatakan inna syani'aka huwal abtar, sungguh mereka yang bencikan engkau tu adalah yang terputus. Terputus apa tuan-tuan? Ini yang sebenarnya satu kata apa, amaran yang Allah SWT bagi pada orang kafir Quraisy terutamanya. Mereka ni dah mencampur adukkan agama dengan kekayaan dan keturunan. Maksudnya kita dah tahu yang bahawa Nabi Muhammad SAW ni membawa risalah, membawa dakwah, membawa Islam sebagai agama yang syumul, sebagai risalah yang terakhir, sebagai Nabi yang terakhir, risalah yang terakhir daripada Allah SWT. Tapi mereka ni mencampur adukkan, ceritakan pula pasal keturunan tentang hal agama ni, walaupun benda tu tak ada kaitan sekalipun. Seolah-olah nak mengatakan yang Nabi ni Allah SWT tak bersama dengan dia, keturunan dia terputus, macam mana nak kata benda itu bawa tu benar? Ini kita nak kena jaga tuan-tuan. Kalau kita memandang orang macam tu tuan-tuan, hati-hatilah kita menengok orang tu macam
ada kekurangannya, tapi kita tahu benda yang dia bawa tu betul. Tapi kita sibuk tengok kekurangan dia daripada benda-benda yang material. Contohnya kan, kita dah katakan bahawa dia tu tak benar, kena hati-hati. Jadi ni tuan-tuan, ni satu amaran yang Allah SWT bagi. Jangan mencampur adukan agama ataupun dakwah kebenaran dengan sesuatu yang bersifat material. Bila kita dah buat macam tu tuan-tuan, kita tidak akan dapat mesej yang nak disampaikan. Sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan, kita ni disuruh bukan lihat pada siapa yang memberikan nasihat, tapi tengok apakah nasihat yang diberikan. Boleh jadi nasihat itu datangnya daripada orang yang kita nampak lekeh kan? Mungkin orang tu dia kerja jadi tukang sapu sampah je kau, ataupun mungkin pekerjaan ni tak nampak besar di mata kita, tapi bila dia bagikan nasihat tu tuan-tuan, Masya Allah, sebenarnya memang sangat-sangat berguna di dalam kehidupan kita. Maka tuan-tuan, akhir sekali adalah kita ni sebagai umat manusia yang telah diberikan peluang oleh Allah SWT, diberikan nikmat sebenarnya, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita seharusnya dan sewajarnya sentiasa kita menjaga agama kita ni dengan sentiasa kita tengok kepada apa yang kita amalkan. Adakah kita mengamalkan agama kita ni dengan cara macam yang tadi tu, yang inna syani'aka huwal abtar, orang yang membenci kamu tu itulah yang abtar, dia terputus. Allah SWT bagi amaran. Jadi kita ni orang yang macam tu kau, mencampur adukkan agama dengan benda-benda yang material. Nampak orang tu mungkin macam lekeh sikit apa yang disampaikan tu kita tak nak dengar. Adakah macam tu pada diri kita? Jadi sama-sama kita koreksi diri kita tuan-tuan, sama-sama kita refleksi. Semoga Allah SWT masih lagi menerima taubat kita. Kalau betul-betul kita buat salah, kita bertaubat, Allah SWT akan terima taubat kita. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa insyaAllah itu dah dia konklusi ataupun betapa penutup bagi sesi tadabbur kita pada hari ini, pada sesi kali ini, surah Al-Kautsar ayat 1-3. Pendek saja tuan-tuan, di penghayatan yang sangat banyak untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kan? Kita ulang balik, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberikan pada kamu banyak, sangat banyak, kami telah memberikan pada kamu sangat banyak. Allah kata macam tu pada Nabi Muhammad SAW, salli rabbika wanhar, maka solatlah kerana Tuhanmu dan juga berkorban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka yang membenci kamu itulah yang terputus. Terputus apa? Terputus dari rahmat Allah, terputus daripada hidayah daripada Allah SWT. Wa'iyyazubillah. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama daripada awal sampai ke penghujung sesi kita pada kali ini. Jadi saya ajak tuan-tuan dan puan untuk sama-sama kita like dan subscribe pada video ni dan juga channel saya ni. Nanti maksudnya kuliah yang akan datang tuan-tuan semua boleh tengok terus, akan masuk notification dalam handset tu. Next punya kuliah, next punya sesi tadabbur dah awal-awal dah lama, tak perlu nak tengok kat Facebook lagi lah. Yang ni kali pertama ni saya rasa akan dimasukkan ke dalam Facebook oleh pegawai takmir, yang akan masuk dalam link ni dalam Facebook. Tuan-tuan akan klik pada link tu dan akan pergi ke YouTube lah. Tapi kalau next time, kalau kita dah subscribe, nanti dia akan terus automatic. Kalau saya dah upload tu, tuan-tuan boleh tu tengok. Tapi saya akan tetap letak link dalam Facebook jugalah. Baiklah, InsyaAllah tuan-tuan, sekian sahaja daripada saya. Mohon maaf sepanjang pembentangan ataupun penyampaian saya ada yang salah, ada yang silap, tersilap kata, tersalah bicara, saya mohon maaf sekali lagi. Jadi saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.